Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Quran Live Channel. Anda sekarang sedang menonton program Forensik Al-Quran episod keempat. Jadi Alhamdulillah pada episod keempat ini kita masih lagi bersama dengan Ustaz Forensik. Ustaz Forensik kita iaitu Ustaz Muhammad Taqiyuddin Abdullah. Oh, ada jawatan baru. Dah ada gelaran dah Ustaz. So Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. 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 Okey, apa ni Ustaz? Rasa muda. Rasa muda. Alhamdulillah. Bagus. So kita kena selalu rasa muda. Alhamdulillah. Ustaz, pada episod lepas kita dah kita dah membincangkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel. Lepas tu kita dah tahu macam mana Fir'aun dengan Israel tu boleh bertembung. Dua kaum ni boleh bertembung, yang mana Fir'aun menindas Bani Israel. Jadi pada episod kali ini Ustaz, Ya. kita sambung dengan halaman berikutnya, iaitu halaman ke-9. Lupa nak beritahu yang hari ini kita menggunakan Quran Mushaf Mufiq, Ensiklopedia Al-Quran keluaran Yayasan Restu. Sama Sekarang ni, lah. betul, sekarang ni kita kecil dah sikit. ada dua saiz. Yang kita keluarkan sebelum ni, kita keluarkan saiz A4, sekarang ni kita ada saiz A5 dengan B5 yang terbaru. So mana-mana kalau nak dapatkan bolehlah dapatkan di website kita nashrulquran.com. Jadi Ustaz, pada episod kali ni Ustaz, Ya. kita sambung ceritanya daripada episod yang lepas. Baik. Jadi kita mulakan dengan ayat ke-58 sehingga ayat 61, halaman ke-9. Halaman ke-9. Halaman ke-9. Okay, kita mulakan dengan ayat wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah. Yang mana sini Allah berfirman, dan ketika mana kami berfirman udkhulu hadhil qaryah, masuklah kamu semua ke dalam qaryah, ataupun dalam bahasa kalau kita biasa qaryah ni kampung, tapi dalam ni menunjukkan kepada satu bandar. Ya. So kita tahu yang ayat sebelum ni ada peristiwa yang Bani Israel ditindas. Lepas tu Nabi Musa membawa kaum-kaum Bani Israel yang ditindas ni Ya. lari daripada Fir'aun melalui mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa mengetuk tongkatnya di laut dan laut terbelah. Ya, insya-Allah. Dan kita pun tahu yang kalau ikut geografinya, diorang lari daripada Mesir, seberang laut itu adalah Sinai, betul tak? Ya, sini. Okey. So Satu pendapat lah. satu pendapat. Okey Ustaz. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryah. So dekat sini secara time frame-nya Ustaz, ikut turutannya, maksudnya daripada peristiwa penindasan, lari seberang laut, bila yang diperintahkan, adakah selepas diorang lari ke seberang itu Allah terus perintahkan diorang untuk masuk ke bandar tu? Oh, masya-Allah. Bandar yang dimasukkan. Masya-Allah. Itu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita pertama sekali kita mengucapkan dan persembahkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah SWT yang bagi peluang kepada kita dengan nafas yang ada, dengan umur yang ada, kan, dengan waktu yang ada, bagi peluang kita buka Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Hebatlah, Al-Quranul Karim ni tak ada nisbah pada yang lain lah, hanya pada sahibul Quran, Allah SWT sendiri lah. Betul. Bila kita tengok ni, kita kisah ni saja dia ada beberapa tempat lah. Betul. Surah Al-Baqarah kan, itu pertama, kemudian dia cerita lagi dalam surah Al-A'raf, Ya. lepas tu dia ceritakan lagi dalam surah Al-Ma'idah, atau Al-Ma'idah dulu, kemudian surah Al-A'raf, Al-Ma'idah dulu, kemudian dalam surah Al-A'raf. Okey. Jadi diceritakan dengan begitu terperinci lah. Betul. Ayat dia kalau ikut ayat yang tadi, wa idh qulna Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryah.
Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujadan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum. Jadi masuklah ke qaryah ni. Jadi dalam Al-Quran ada disebut dua benda dalam ayat ni. Dalam kisah Nabi Musa dengan Bani Israel ni dalam Taurah dia sebut Exodus. Exodus ni sesat ataupun perjalanan. Ada juga tih tu ada juga. Oh, okey ada. Kisah dalam Quran pun ada tih juga. Dalam surah Al-Maidah tu ada dicerita. Al-Maidah ni dia refer kepada hidangan daripada langit. Kan? Dia bukan the last supper yang disebut sebagai hidangan kepada Nabi Isa tu, bukan. Ini Al-Maidah ni ma'idatan minas sama, hidangan yang dibagi kepada Bani Israel daripada langit. Jadi apa ceritanya? Ceritanya ialah apabila mereka telah berjaya melintas Laut Merah ataupun Selat Suez atau Selat Aqabah tu, nanti Ustaz tolong ingatkan, saya nak ceritakan ada pandangan lain tentang tempat lokasi berlakunya tih itu. Jadi nanti sebab tu kita bawakan peta sini kan. Kita dah jadi ini kita menjelajah Mesir kita jelajah tu lah. Kita tak boleh PKP, kita tak boleh keluar kan. Betul. Tapi jadi kita merantau ikut sini lah. Boleh pergi mana-mana dunia. Okey. Baik, apa ni Allahumma salli ala Muhammad. Bila dah melintas Laut Merah, Laut Kulzum ataupun lebih tepatnya sama ada terusan Suez ataupun Laut Suez ataupun Laut Aqabah. Jadi mereka berada di dalam sampai ke tempat, ke bukit di mana Allahumma salli Muhammad Nabi Musa AS naik menerima wahyu. Menerima wahyu di bukit Sinai selama 40 hari. Kemudian bila turun Bani Israel dah sesat dan kafir sebahagiannya lah yang menyembah anak patung Musa Samiri. Kemudian akibatnya mereka ni kena denda dengan membunuh diri mereka sendiri. Ada satu lagi persoalan, siapa Musa Samiri? Nanti kita akan kupaskan. Siapa Musa Samiri? Kenapa dia tak dihukum yang sama? Kenapa dibiarkan dia ni Musa Samiri? Sama ada Sumerian, Samarra ataupun Babylon. Samiri ini dia nisbahkan kepada tempat lah kan? Kepada tempat juga. Kalau ikutkan uslub bahasa Arab tu dia ada nisbah. Ya nisbah kat belakang tu. Ya betul. Nanti kita akan kupaskan. Baik. InsyaAllah. Jadi kemudian turun perintah kepada Bani Israel supaya masuk ke Baitul Maqdis. Lepas tu dengan biadabnya Bani Israel ni, Allah Akbar, nikmat yang dibagi pada mereka ni dah berapa belas kali nikmat kan? Banyak. Berapa belas? Yang tak silap, saya ada baca satu tafsir yang merujuk pada ayat ini, ayat 58 ni, ada tafsir yang mengatakan ini adalah nikmat mereka yang ke-9. Ke-9, ke-8 lebih kurang macam tu lah. Tapi bila nikmat diikuti dengan kekufuran, diikuti dengan pengingkaran, diikuti dengan denial, diikuti dengan komen tak puas hati kan. Jadi pengajarannya apa? Kita jangan jadi Bani Israel lah. Perbaiklah diri kita tu. Ini semua gambaran nafsu. Yang saya sebutkan, nafsu yang terendah adalah desire. Itulah syahwah, keinginan nak tu nafsu budak-budak. Walaupun umur kita dah 100 tahun, tapi bila tak diubat, tak diasuh, kita masih lagi nak tu, nak ni macam budak-budak. Apa itu tak boleh sentuh je kita nak berlawan. Itu nafsu kita tak. Nafsu tertinggi adalah egocentrik kan. Ini contoh-contoh gambaran. Inilah nafsu yang paling rendah, nafsu yang paling tinggi. Jangan jadi macam tu. Jadi turunnya wahyu, wahai Musa, engkau perintahkanlah Bani Israel, bagi tahu pada Bani Israel, masuklah ke Qaryah tu. Qaryah adalah Baitul Maqdis. Baitul Muqaddasah, Baitul Maqdis. Itulah satu tempat yang suci, tempat para anbiya mursalin dan juga kiblat ketiga umat Islam kan. Kita sebab apa? Sebab tempat ini tempat yang disucikan. La tashuddur rihal, kata Rasulullah SAW, illa thalathati masajida. Jangan kamu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksudnya berhabis-habisan kau nak jadikan matlamat dalam kamu nak berjalan ni, nak mengembara,
ila thalathati masajidah, melainkan pada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram. Ya, Haram telah lah, itu memang tempat dinamakan Baitul Atiq. Baitul Atiq ni the ancient city. The ancient house. Maksudnya apa? Tempat yang terlalu lama, yang berlaku sejarah daripada Adam, Ibrahim, para nabi semua kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua Masjidi Hadha. Masjidi Hadha apa dia? Masjid Nabi lah. Itu memang satu Madinah, Yathrib maksudnya. Kita tak boleh sebut Yathrib, sebab kita sebut Madinah. Itu nama lama. Tapi kita cerita ni untuk nak sebab untuk kebanyakan ilmu. hadis, kalau kebanyakan hadis yang merujuk kepada Madinah adalah hadis dia sebut Yathrib lah dulu. Dulu Yathrib. Tapi ulama melarang kita sebut Yathrib lah. Lupakanlah sebab dipadamlah nama tu. Sebab mungkin dia bawa makna yang kurang elok atau sejarah yang lama dulu kan. Jadi bila disebut Madinah, maka kita sebut sebagai Madinah. Ataupun nama-nama lain pada Madinah tu banyak, antaranya Tibah. Tanah yang wangi. Lepas tu yang ketiganya Ustaz adalah Masjidil Aqsa ataupun Masjidil Ila. Ilya ataupun Ila ni Ilya. Masjid Al-Aqsa. Jadi disebut dalam hadis 3 masjid ni kita utamakan. Kalau boleh pergi ziarah. Sebab apa? Di situ ada sentimental value. Dia ada value iman. Dia ada value perjuangan, macam mana umat yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu mempertahankan akidah. Maka kita kena teruskan perjuangan mereka. Nabi dah tak ada zaman kita ni. Betul. Tapi siapa lagi Nabi nak harapkan, Rasulullah SAW nak harapkan untuk nak jaga umat dia. Tak lain tak bukan kita ni lah. Buat dalam bidang masing-masing. Kan? Sampaikan Islam. Jadi Allah SWT Baitul Maqdis tadi. Lepas tu mereka enggan. Mereka kata disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-20. Ayat ke-20 dan seterusnya. Bani Israel ni dia masuklah kamu berdoa wahai Musa dengan idhab anta, pergilah engkau dengan adik engkau Harun tu, masuklah kedua-duanya, idhab anta faqatila, kamu berdua pergi berjuang, kami semua ni nak duduk di sini, kau pergi. Bila macam tu tindakan reaction mereka. Jadi maksudnya Ustaz, kalau ikut refer pada ayat surah Al-Ma'idah tu, mereka Bani Israel ni asal pada Kan'an. Kan'an ni area Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan? Ya. So maknanya bila belum masuk lagi. Okay. So maknanya bila diorang keluar ke Mesir, lepas tu Allah perintahkan untuk diorang masuk balik ke Baitul Maqdis dengan cara untuk berperang ataupun macam mana Ustaz? Sebab ikut refer pada ayat Maidah tu, kalau kita ikut pada ayat tu, Bani Israel respon pada itu, dia kata idhab anta faqatila. Dia kata pergilah kamu untuk berperanglah, faqatila kan. Jadi adakah dia orang masuk ke bumi Baitul Maqdis balik tu dengan cara perang ke macam mana? Ini soalan menarik. Jadi saya tak nak pandai-pandai, saya nak refer pada Musa Mufiq ni Ustaz. Di sini dia ada ayat-ayat saintifik. Ayat-ayat saintifik semua dibuat huraian. Dan benda-benda yang macam kisah-kisah sejarah ni dan dibuat rujukan berdasarkan pada asbabun nuzul sebagainya. Jadi soalan Ustaz tu menarik sekali. Saya bacakan. Jadi huraian surah Al-Maidah ayat 20-26. Allah SWT memberi utusan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa AS, iaitu memerintahkan kaum Bani Israel untuk masuki Qaryah tadi, Baitul Maqdis, dan memerangi musuh mereka. Jadi diperintahkan untuk masuk berperang dengan cara berperang. Berperang lawan musuh mereka, itulah Amalekah. Membangkitkan semangat mereka dengan berita gembira, iaitu akan mendapat pertolongan dan kemenangan, dan dibagi tahu berita gembira mereka akan menang. Itu perintahnya, pergi je lah. Banyak argue lah, kan? Kamu akan menang. Argue apa? Pergi dengar je, patuh je lah kan. Sami'na wa ata'na lah. Dan apabila mereka mengetahui bahawa musuh itu adalah Bani Amalekah, Imlaq ni satu, kalau dalam bahasa Arabnya Imlaq ni satu yang huge,
huge dan incredible kan. Satu benda yang kuat, gagah, perkasa. Jadi bangsa yang kemah-kemah lah, dan orang tak berani. Engkau pergilah berdua, Harun, Musa, pergilah masuk, kami inna hauna qa'idun, kami nak duduk sini. Sampai betul. Jadi sebab itu Ustaz. Jadi masuk tu dengan perintah untuk nak berperang. Tapi Allah akan bagi anugerah pada mereka ni untuk memberikan Baitul Maqdis ni kepada Bani Israel yang mukmin. Baik. Jadi kerana keengganan mereka, dalam surah Al-Maidah ni juga diberitahu bahawa mereka kena punish dengan yatihuna fil ardi selama 40 tahun. Ayatnya ayat dia ayat yang sama ke-26. Qala fa inha muharramatun alaihim, kerana keengganan mereka. Jadi oleh kerana keengganan mereka untuk nak menurut titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan sikap mereka yang denial dan juga merendah-rendahkan, menghina doa Rasul ini, maka Allah berikan kepada mereka balasan, punishment, denda, dengan mereka sesat di kawasan itu selama 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun. Ini stated dalam Al-Quranul Karim, dan bila kita refer kepada di Exodus, the book of Exodus, ada cerita pun perkara yang sama. Jadi ayatnya qala fa innaha muharramatun alaihim, dan mereka tu dilarang untuk nak mendapat nikmat Baitul Maqdis tu kerana keengganan mereka, denial mereka terhalang untuk dapat benda yang sepatutnya mereka dapat. Dilarang. Muharramatun dalam bahasa kita, kamu semua haram masuk dalam kota suci. Allah Akbar. Ni satu templak yang dahsyat lah. Kemudian muharramatun alaihim 40 sanah, 40 tahun. Yatihuna yatihuna letih. Betul lah. Yatihuna ni bukan sesat tak jumpa jalan, tapi berlegar-legar, pusing sana patah balik, jumpa tentu juga. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Yatihuna fil ardi kat mana? Fil ardi ni kita refer balik kepada perjalanan mereka. Baik. Okey Ustaz. Pada peringkat yang pertama, kita melihat dia orang lari daripada area sini pada atas Mesir tu, kemudian melintas ke kawasan ini. Ini satu qaul. Kawasan ini dia panggil fi Herod kat sini, dan lintas ke Herod tu sekarang ni jadi tempat peranginan. Kemudian lintas ke kawasan sini yang dinamakan Uyun Musa. Ini yang ni bahagian Sinai lah ni. Ini bahagian Sinai. Qila. Dia dalam 10 km sebenarnya kita sebutkan pada minggu lalu. Dan turun ke bahagian bawah, iaitulah di sekitar Sinai. Kan? Daripada sini, inilah berlakunya peristiwa penerima wahyu, kemudian sembah patung anak lembu, kemudian berlakunya bunuh diri, kemudian berlakunya perintah untuk nak masuk ke Kanaan. Kemudian urutan peristiwanya, Bani Israel ini enggan. Dalam surah Al-Maidah disebut idhhab anta faqatila. Kamu pergilah dan kamu berdua saja yang masuk berperang. Berperang dengan siapa? Berperang dengan, bila mereka mengetahui musuh yang mereka nak hadapi itu adalah Imlaq Amalekah. Amalekah ni siapa? Amalekah ni dia macam barbaric sikit lah. Barbaric ni orang ganah ya. Ganah. Badan besar-besar. Jadi dia dengar perintah untuk berhadapan dengan kumpulan yang hebat ni, so-called hebat, mereka tak berani. Jadi dengan biadabnya, engkau lah dengan adik engkau pergilah.
kami hahuna qa'idun. Kami nak duduk sini je. Oleh kerana itu Allah SWT murka dan turunnya perintah ataupun balasannya, punishmentnya, mereka ni yatihuna fil ardi, dalam surah Al-Maidah mereka yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Jadi selama 40 hari mereka berlegar-legar, yatih, sesat. Sesat ni maksudnya sesat, mencari, berlegar, cari pintu tak jumpa, ataupun cari tempat keluar tak jumpa. Maksudnya dia berpusing Selama 40 masa itulah berlakunya mereka minta anzalna minas sama, ma'idatan minas sama, manna wa salwa. Itu masa itulah juga. Kemudian masa itulah juga peristiwa yang menyedihkan, itulah Nabi Harun alaihissalam wafat. Kemudian dalam peristiwa Tih itu juga berlakulah kewafatan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni orang berani. Diceritakan dalam tafsir pun diceritakan, dalam Ibn Katsir pun diceritakan, Nabi Musa ni malaikat maut ataupun Azrail, kita kenali sebagai Azrail kan. Bila malaikat maut datang, dia tak nak, dia refuse. Dia orang berani. Dia tampar sekali mati orang kan. Hebatnya dia. Malaikat maut datang, dia pun kau nak datang, jadi macam tu lah. Ni kisah lah. Jadi berlaku dalam peristiwa Tih juga selama 40 tahun. Jadi satu pendapat lagi mengatakan berdasarkan pada penemuan arkeologi daripada Mesir, kawasan ini, kawasan atas ni, kemudian dia cross Sinai, laluan Sinai pertengahan, kemudian pergi ke Aqabah, Aqabah, kawasan ini lintas kawasan lapang ni. Ini kawasan lapang ni, landai dan lapang. Kalau kita zoom in, kita akan boleh tengok. Kemudian perjalanan mereka diteruskan ke Gunung Laus, Al-Laus ataupun nama lamanya Herat. Jadi baik. Kemudian dia punya flow dia daripada Jabal Laus ni untuk nak pergi ke Palestin dah dekat lah. Dia dalam jarak ke bahagian Wadi Musa ni 180 km Wadi Musa. Di sini Nabi Allah Harun dimakamkan, satu pendapat qila. Di sinilah makam Nabi Harun alaihissalam. Dan dia berdekatan dengan Al-Batra ataupun Petra. Di sini makam Nabi Harun. Ni. Okey. Jadi kita nak tengok tak? Boleh. Okey. Jom kita tengok sikit sekejap. Atas gunung. Atas gunung. Itu dia makam Nabi Harun alaihissalam. Qila, Allah alam hakikatnya. Jadi kita menceritakan apa yang setakat ilmu kajian yang kita dapat sajalah. Ini persekitaran di atas gunung, nama dia Jabal Harun. Tempat yang tinggi. Dan Al-Batra ataupun Petra tu adalah di sekitar kawasan ini dalam 3 km. Okey. Kemudian sekuen dia Ustaz. Kalau daripada Jabal Laus tadi pergi ke Jabal Harun, kemudian dia akan naik ke atas lagi. Dalam perjalanan untuk menuju ke Baitul Maqdis tadi, dia akan terus, dan kita jejak satu lagi tempat yang bersejarah juga, di mana Nabi Musa alaihissalam wafat dan dikebumikan di kawasan ini. Nama dia Mount Nebo. Mount Nebo. Ada makamnya? Ada makamnya. Bahasa ni pula. Okeylah, tak yalah. Jadi di sini Nabi Musa alaihissalam qila dia punya diwafatkan dan dikebumikan. Jadi bila kita tengok dia punya
jarak daripada Jauh tu. daripada Al-Laus tadi, Al-Laus menuju ke Al-Batra, Wadi Musa, kemudian naik ke atas ke sini, jaraknya 391 km. Jadi dia ada sikun perjalanan. Jadi kalau ikutkan kalau kita nak jejak di manakah padang teh sekarang, kita boleh kata antara jarak tu lah kot. Kalau daripada menyusuri perjalanan tu, kita boleh katakan sekitar itulah. Tetapi yang jelasnya selepas cross melintas sebab difahamkan macam Nabi Harun dan Nabi Musa ni wafat masa dalam peristiwa teh. Ya, betul. Jadi mereka dimakamkan di kawasan itu. Ya. Oleh itulah makamnya. Ya. Jadi kalau berdasarkan daripada penemuan makam itu dan peristiwa yang disebut dalam Al-Quran ni, maksudnya padang teh itu kata apa, dia punya lokasinya luas. Sebab peristiwanya pun lama. Ada 300 40 tahun. Betul. 40 tahun bukan dia sekejap. Lepas tu apa yang berlaku? Ayat yang surah Al-Baqarah dalam ayat ini spesifik bukan dikhitabkan kepada Nabi Musa AS, tetapi ada satu susuk tubuh yang lain, satu individu yang lain yang dinamakan sebagai Yusha' bin Nun, seorang Nabi juga. Dan dia bersama dengan seorang lagi pembantu dia, nama dia Kalib. Okey, Ustaz. So Ustaz, balik kepada ayat ni tadi. Saya ada terbaca satu lagi tafsir berkenaan dengan Al-Qaryah. Udkhulu hadhihi Al-Qaryah. Al-Qaryah ni kalau ikutkan dalam Al-Quran ni tak sebut secara spesifik dah. So dalam tafsir ada sebut dua tiga pendapat lah. Jadi pendapat pertama tadi macam kita cakap tadi, yang dimasukkan dengan qaryah ini adalah Baitul Maqdis. Jadi ada satu lagi pendapat dalam tafsir mengatakan tempat ini dinamakan sebagai Ariha. Yang dimaksudkan dengan qaryah ini adalah Ariha. Jadi mana Ariha tu, Ustaz? Dekat mana Ariha? Ariha tu di Ariha. Baik. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Jadi kita bincangkan qaryah. Di mana qaryah ni? Qaryah ni disebut satu qaul yang paling rajih, yang kuat mengatakan Baitul Maqdis. Ya, memang Baitul Maqdis sebab kampung tu pun memang termasuk dalam kawasan Baitul Maqdis. Ada satu pendapat lagi mengatakan tempatnya adalah Ariha. Ariha tu semua ada 3 pendapat. Ariha tu di mana? Ariha tu dalam bahasa yang bukan bahasa Arab, sebagai Jericho. Jordan. Jericho, nama tempat di Jordan. Kami dah pernah sampai pada tahun 97 dalam research Al-Quran dulu, dah sampai Jericho. Satu tempat lapang, dan kawasan tu dijadikan satu kawasan di bawah pemantauan UNESCO sebab kawasan tu dah dicari gali. Ada bangunan-bangunan yang lama yang refer back ikut carbon dating dia sampai 5,000 tahun ke 9,000 tahun. Jadi sebab tu dia the ancient city dan dinamakan sebagai satu tempat bandar yang paling lama di dunia. Itulah Jericho. Kita tengok sikit. Ini kawasan Jericho, tebuk gunung. Ini kawasan mata air. Tengok bangunan-bangunan yang lama, dan ini monumen barulah, the oldest city of the world. Kemudian ni moden. Cantik. Kalau ada peluang nanti kita pergi. InsyaAllah. Kita buat kalau rombongan. boleh merentas. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tengok spring, cantik. Kemudian ni monumen lama. Dan Ahmad, tengok lagi. Ini Cik Unta. Ni cantik kawasannya. Kawasan dengan batu dia, dengan kormanya. Memang tempat yang jadi tumpuan pelancong lah sini. Tempat tumpuan pelancong daripada Eropah dan juga dunia Arab, sebab dia tempat yang bersejarah. Dan alhamdulillah kami dah sampai di situ, dan masa tu tak tahu kata tempat yang bersejarah. Al-Qaryah tu di sini, dan itu dah pintu masuk untuk nak menuju ke Baitul Maqdis. So dia duduk di bawah Baitul Maqdis secara geografinya.
dia masuk dalam Baitul Maqdis, dalam pemecahan sepadan sekarang ni, dia tak termasuk di dalam Palestin, dia masuk dalam Jordan. Tapi dia sempadan tu lah. Sempadan. Dan dia berada dekat dengan Sungai Jordan. Okey. Kalau kita tengok balik, kita nak kaitkan peristiwa Bani Israel ni secara time frame, boleh kita katakan, kita boleh susun dia punya storyline lah. Ya. Kita boleh susun storyline-nya daripada awal, macam mana Bani Israel ni boleh pergi ke Mesir adalah daripada Nabi Yusuf. Ya. So Nabi Yusuf antara orang pertama yang daripada kalangan Bani Israel yang menetap di Mesir. Lepas tu daripada keturunan itu dah membiak Jadi raja, memerintah. Betul, dia membiak di Mesir. So orang kata apa, dia punya keturunan Bani Israel di Mesir pun dah bertambah ramai. Jadi Firaun, orang kata apa, Firaun lepas tu berlaku pula peristiwa penindasan Firaun kepada Bani Israel. Dan Bani Israel ni bawah pimpinan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa pun dikatakan adalah anak angkat kepada Firaun tu kan. Ya, betul. Okay, so apa ni, Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa ini lari daripada penindasan Firaun ni. Dan lari macam dalam map ni, lari orang kata apa, menyeberang laut dengan mukjizat yang diberi Allah. Laut terbelah. Ya. Kemudian peristiwa lepas lari itu peristiwa wahyu saya. Penerimaan wahyu. Penerimaan wahyu. Lepas tu lepas penerimaan wahyu selama 40 hari Nabi Musa turun dan kemudian Bani Israel start menyembah sembah patung lembu, patung anak lembu, ya, Musa Samiri. Lepas tu berlaku peristiwa pembunuhan, bunuh diri, punishment. Lepas tu turunlah ayat ni yang kata suruh masuk ke turun wahyu yang seterusnya. Okey, turun wahyu ini, dan kemudian penolakan orang Bani Israel kepada wahyu ini yang diorang suruh dalam surah Maidah tadi. Betul. Berlaku peristiwa Tih 40 tahun sesat. Kemudian berjaya tak berjaya diorang masuk ke Baitul Maqdis? Akhir sekali. Finally. Akhir sekali. Berjaya juga, tetapi bukan dengan Nabi Musa, dengan keberadaan Nabi Musa dan Nabi Harun, sebab mereka berdua telah wafat. Nabi Musa wafat 3 tahun selepas kewafatan Nabi Harun alaihissalam. Jadi dia punya risalah tu sekarang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Yusha bin Nun dan dibantu oleh Khalid, pembantu dia. Pun difahamkan dia seorang nabi juga. Ini bawa risalah. Itu berlakulah ayat ini, faqulna dukhulu hadhil qaryah, masuklah kan, faqulu min haitsu syi'tum ragadan, makanlah dengan senang-senangnya, wa dukhulul baba sujada, dan perintahnya masuk pintu tu dalam keadaan sujud. Sujud, beribadat, bersyukur. Masuk saja, masuk akan bagi kemenangan. Jadi tidak ada perlawanan. Masuk saja dalam tu, mereka dah dibagi pembukaan dan kemenangan. Satu kurniaan. Maknanya walaupun penolakan diorang terhadap apa-apa perintah Allah tetap janjikan yang itu assumption. Hanya assumption. Ketakutan, kemudian dia jadi dia assume, dia menganggap, dan dia jadi satu persepsi yang bermain di minda mereka, dan persepsi yang diasak dalam minda, persepsi yang belum tentu kebenarannya, yang tak benar, apabila diasak-asak maka dia tetap dirasakan sebagai benar. Itu yang berlaku pada Bani Israel. Hakikat sebenarnya mereka tetap akan menang dengan aman, tapi mereka takut, dan akibatnya mereka sesat selama 40 tahun tak pasal-pasal. Sebab tak yakin dengan apa? Dengan wahyu, tak yakin dengan kitab, tak yakin dengan utusan. Walaupun diorang ni kadang-kadang diorang berbangga dengan keturunan diorang sebab lahir para nabi daripada keturunan diorang yang ramai, tapi diorang pun ada ragu-ragu juga dengan utusan nabi-nabi ni. Sebab itu Ustaz, dalam perbezaan di antara surah Al-Baqarah dan ada perbezaan dalam surah Al-A'raf, nanti kita akan bincangkan. Kita akan bincangkan kupas nanti. Di sini ada satu kupasan yang menarik yang menunjukkan perbezaan khitab Allah dengan lemah lembut. Satu peristiwa yang sama tapi khitab dengan lemah lembut. Satu lagi khitab dia menunjukkan pada
Itu ta'zim, karamah ataupun ikram. Satu lagi khitab pada orang yang remeh-remeh atau apa sebab tu? Sebab ada dua pembahagian kategori manusia pada masa yang sama. Nanti kita akan bincangkan halus Al-Quran ni. Betul. InsyaAllah kita akan bincangkan, kita akan kupas dua ayat ni dalam episod akan datang. InsyaAllah. Yang mana persamaan antara ayat 58 surah Al-Baqarah ini dengan surah Al-A'raf ayat 160 61 lebih kurang macam tu. Jadi orang kata apa, yang itu kita akan kupaskan pada minggu depan insya-Allah. Jadi untuk minggu ni alhamdulillah kita dah kupas tentang satu ayat saja. Masa tak membenarkan kita untuk mengupas lebih. Jadi untuk episod kali ini saya rasa cukup sampai sini Ustaz. Cukup alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi banyak tempat kita pergi ni. Itulah banyak dah kita menjelajah. Okey, kepada para penonton jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi program-program ilmiah kepada anda semua. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.